TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat datang ke Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Akmal Nazri, di mana murid-murid maupun calon-calon SPM yang mengambil mata pelajaran sains tambahan. Cuba angkat tangan, kita tengok. Ada dalam 5,546 murid-murid. Wah, bukan apa. Saya tanya macam tu sebab kita akan bersama dengan seorang guru yang memang kalau sains tambahan je, memang beliaulah yang akan mengajar kita semua. Tapi siapa cikgu ni? Kalau nak tahu, jom kita tengok profil guru hari ini. Baik, saya pasti anda pun dah lihat profil guru hari ini. Inilah dia Cikgu Rosnizan kita. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Masya Allah, lama kita tak jumpa Cikgu. Ya, setahun lebih. Ya Cikgu. Okey, inilah guru yang akan mengajar kita bagi mata pelajaran sains tambahan. Betul Cikgu? Sebelum itu saya juga ingin memperkenalkan jurubahasa isyarat kita. Tak lain tak bukan iaitu Cikgu Kulina. Apa khabar Cikgu? Sihat? Sentiasa ceria? Itulah juru bahasa isyarat kita, Cikgu Ku, yang akan bersama dengan kita. Baik, Cikgu Rosnizan. Saya pasti dalam sains tambahan ini ramai dah tak sabar-sabar macam mana kita nak tackle setiap soalan. Tapi katanya Cikgu juga ingin memperkenalkan anak-anak murid Cikgu daripada Terengganu, betul? Ya, betul Akmal. Siapa boh? Silakan Cikgu. Okey, kita perkenalkan yang pertama, kita ada Putri Mariam. Okey, lambai sikit Putri Mariam. Lambai. Okey, yang kedua kita ada Amna Nabila. Amna Nabila. Okey, yang ketiga kita ada Muhammad Haikal. Okey, mana satu Haikal? Dan yang keempat kita ada Muhammad Fakrudin. Ini kalau pakai baju berwarna merah jambu, tak pengawas ataupun memerahkan sebaya ataupun pengawas surau? Agak-agaknya. Agak-agaknya mungkin semualah aku Cikgu. Pengawas sekolah. Ya, okeylah. Baik, saya pasti anda pun dah tahu dah siapa murid-murid yang akan bersama dengan kita kali ini. Jadi, Cikgu Rosnizan. Dalam sains tambahan kali ini, kita nak belajar apa sebenarnya Cikgu Rosnizan? Hari ini kita belajar tingkatan 5 bab 6 iaitu gelombang. Gelombang. Jadi itulah bab yang kita akan belajar kali ini, betul Cikgu? Ya, betul Akmal. Baik, tanpa membuang masa, ayo kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Rosnizan dengan mata pelajaran sains tambahan bab gelombang. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Okey, saya mulakan kita punya tajuk kita hari ini iaitu gelombang. Okey, apa yang kita belajar hari ini berkait dengan gelombang. Yang pertamanya adalah penghasilan gelombang. Bagaimana gelombang terhasil? Okey, sebelum kita tengok penghasilan gelombang tersebut, kita tengok dulu maksud bagi gelombang, iaitu proses memindahkan tenaga dari satu lokasi ke lokasi lain yang dihasilkan oleh gerakan berayun atau bergetar akibat daya luar. Okey. Gelombang dia ada dua, Akmal. Yang pertamanya dinamakan gelombang melintang dan yang kedua gelombang membujur. Okey, gelombang melintang adalah zarah bergetar pada arah berserenjang. Kalau kita tengok berserenjang tu iaitu dia 90 darjah dengan arah perambatan gelombang. Okey, contohnya adalah gelombang air dan satu lagi adalah gelombang cahaya. Okey, manakala gelombang membujur, okey, di sini ada sedikit kesilapan pada nota saya ni. Okey, di mana gelombang membujur iaitu zarah bergetar pada arah yang selari sepatutnya, Akmal. Selari dengan arah perambatan gelombang. Contohnya gelombang bunyi. Okey. Dan seterusnya kita pergi kepada sistem ayunan. Okey, sistem ayunan merupakan gerakan pergi dan balik secara berkala dalam satu lintasan pada satu titik yang tetap. Okey, di mana satu ayunan lengkap berlaku apabila ayunan bandur bergerak dari kedudukan pegun. Iaitu kedudukan pegun di sini kalau kita tengok pada kita punya slide kita, kedudukan pegunnya Y.
Okey, bergerak ke Z di mana kita tarik sikit pada Z, Okey. lepas tu kita lepaskan. Okey, lepaskan di mana dia akan kembali semula ke kedudukan Y, seterusnya dia akan ke X dan akhirnya ke kedudukan asalnya Y. Di mana di situ dia akan kira daripada mulanya di mana dia akan berayun, pergi dan balik semula ke tempat asal dia, baru dinamakan satu ayunan lengkap. Kalau Akmal nak cuba boleh. Bersama dengan Akmal tu ada caranya bagaimana. Ya Akmal. Okey, tengok ni tadi cikgu cakap satu ayunan lengkap daripada kita tarik, betul cikgu? Tarik, okey, saya lepaskan boleh cikgu? Boleh. Okey, 1 2 3. So jadi 1 2, betul cikgu? Ya betul. 3 4 5 6 7 dan seterusnya. Okey, dan seterusnya. Tapi sebelum dia ada masa dia Akmal. Kalau Okey. kita nak ambil tempoh dia, kita kena ayunkan dulu dia bila dia stabil sekali dua, baru kita tekan jam rendik. And then kita kira. Kalau kita nak dia punya 10 ayunan, maka kita kira 10 ayunan dia. Okey, kita start dengan masa tadi lah. Okey. Selepas 10 ayunan, kita stop masa berkenaan. Dan yang tu untuk 10 ayunan, kita ada masa dia. Untuk satu ayunan, maka kita masa berkenaan tu kita bahagi dengan 10. Kalau kita ambil 10 lah. Kalau kita ambil 20, terpulang kepada terpulang kepada kita lah nak ambil berapa. Baik cikgu. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi kepada sifat gelombang. Okey, sifat gelombang dia ada 4 di sini Akmal. Di mana yang pertama pembiasan gelombang, yang kedua interference gelombang, yang ketiga pantulan gelombang dan yang keempat pembelauan. Murid-murid kita dia belajar 4 ni. Okey, di mana yang pertama tu pembiasan gelombang iaitu perubahan arah gelombang disebabkan oleh perubahan laju apabila gelombang merambat dari satu medium ke medium lain yang mempunyai kedalaman yang berbeza. Baik. Kalau aku nak tahu contohnya kalau kita pergi ke pantai, okey, dia punya gelombang air daripada tengah laut sampai ke sisir pantai. Di mana dia punya gelombang tu adakah makin tinggi ataupun makin perlahan dia punya pergerakan ombak dia tu tersebut. Dan juga panjang gelombang dia. Yang tu daripada ke dalam ke cetek kita panggil. Kedalaman yang berbeza. Tapi kita boleh eksperimen di sekolah di Makmal lah. Okey, di mana satu bekas maka kita letak satu kepingan kaca ke untuk jadikan kawasan berkenaan cetek. Dan kita tengoklah dia punya perambatan gelombang berkenaan. Okey, yang kedua. Yang kedua dinamakan interference di mana dua gelombang merambat dalam medium yang sama, bertemu ataupun kita panggil bertindih. Maksudnya? Okey, bertemu dan bertindih. Dua gelombang. Contohnya ada dua bot. Dua bot bergerak dan gelombang yang dihasilkan bot A dan juga bot B. Apabila dua-dua gelombang yang dihasilkan tu dia bertemu dan bertindih. Sama ada gelombang tu makin meningkat ataupun dia jadi kosong sifat ataupun dia jadi ke bawah. Di mana kalau dia puncak tu kita namakan puncak lah. Maksudnya katakan dia punya ketinggian satu tu 1 meter. Bot A dan 1 meter bot yang kedua. Maka A dan B bila dia bertemu dan juga bertindih dia akan jadi 2 meter. Ketinggian dia makin tinggi. Ataupun dia jadi yang kalau yang di bawah tu kita panggil lembangan. Sebab tu bila kita nampak kalau bot lalu and then ada satu lagi bot tu akan naik dan turun. Dia punya tu. Okey, dia punya pertindihan dia tu lah. Baik. Okey, yang ketiga pantulan. Pantulan ni kita tahulah. Apabila suatu benda dipantulkan, maka sama ada dia pantul balik kepada kita kepada tempat berkenaan ataupun sebagainya. Betul. Contohnya kita ada benteng. Okey, apabila gelombang merambat maka terkena pada benteng, dia akan dipantulkan balik. Benteng itu kita panggil halangan lah. Okey, dan yang keempat pembelauan gelombang. Okey, pembelauan ni di mana kesan penyebaran gelombang disebabkan oleh dia merambat sama ada melalui satu celah ataupun melalui satu penghalang. Okey, satu celah macam mana? Biasa saya suka kaitkan kalau duduk di Terengganu dia di tepi pantai. Kalau kita berjalan-jalan di tepi pantai, pesisir pantai itulah. Bila kita letak kaki kita dua kaki, dan ombak datang sama ada dia lalu ikut celah kaki kita ataupun terkena pada kita punya betis kita tu bagaimana gelombang itu terbelau. Itu maksud pembelauan. Ya, pembelauan ataupun Akmal boleh tengok dia punya kita panggil kalau bahasa Inggerisnya dipanggil boom. Dipanggil penghalang dekat pelabuhan. Satunya adalah untuk mengurangkan
halaju. Oh ya. Halaju yang terkena pada pesisir pantai itulah orang panggil mengurangkan hakisan. Ataupun untuk mengelakkan hakisan pun boleh. Di mana di situ kalau hentaman ombak itu kuat, terutamanya pada musim tengkujuh. Pada musim ketujuh dia punya ombak tu agak kuat disebabkan oleh pergerakan angin lah. Yang tu kita panggil, so dia buat dia punya dia panggil penghalang tu berkenaan, sama ada penghalang dalam bentuk ada celah ataupun dalam bentuk penghalang ketur tengah tu. Dia punya hentaman pada, kalau kita buat batu, pada batu dia akan pantul balik. Betul. Dan dia akan dibelaukan sekeliling dia baru dia cantum balik. Okey, faham cikgu. Faham. Okey, dan seterusnya ada dua gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnet. Yang ni dua bezanya, satu memerlukan medium. Medium iaitu contoh pepejal, cecair, gas, dan satu lagi tak ada medium pun dia boleh merambat. Maksudnya tak ada medium dalam vacuum. Vacuum tidak ada udara. Kalau elektromagnet dia boleh merambat, maksudnya dia boleh menghasilkan, dia boleh bergeraklah dalam dia punya vacuum. Tapi kalau mekanik ni dia tak boleh bergerak dalam vacuum sebab tidak ada medium dalam tu. Okey, dan akhirnya kita tengok sikit spektrum gelombang elektromagnet. Jadi yang ni kalau kita tengok bagaimana telekomunikasi kita. TV, radio dan sebagainya tu, so dia ada bahagian-bahagian dia. Kalau kita tengok sini, susun atur dia adalah berdasarkan yang pertama dinamakan panjang gelombang dan yang kedua adalah frekuensi. Kalau kita tengok perbezaan di sini dari kiri ke kanan dia ada anak panah dia Akmal. Betul. Di mana panjang gelombang dia berkurang iaitu daripada radio, gelombang mikro seterusnya sampai sinar, gamma. Tetapi dia punya frekuensi dia bertambah dari kiri ke kanan. Yang ni kena ingatlah. Dia punya. Dan jangan keliru kan? Jangan keliru dua ni. Kalau kita nak buat anak panah ke kiri, maksudnya kita tukarlah panjang gelombang dia bertambah, kalau frekuensi berkurang. Hebat Akmal. Akmal boleh bezakan dua tu. Okey. Ada Akmal apa nak tanya yang ni? Mungkin ada murid-murid yang nak tanya cikgu. Murid-murid macam mana, faham ke apa yang diterangkan oleh Cikgu Rosnizan kita, ataupun ada apa-apa sebarang soalan ingin menanyakan kepada cikgu kita? Kalau ada boleh angkat tangan. Semua dah faham tak adalah tu. Semua faham diorang faham cikgu. Tak apa, nanti kita uji mereka. Betul Akmal. Baik, alright. Jadi kita nak berhenti rehat dulu kepada anda semua. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Rosnizan kita. Yang mana kali ini kita belajar bagi mata pelajaran sains tambahan bab gelombang. Jadi cikgu, kita teruskan kelas kita. Okey, boleh Akmal. Mari. Kita teruskan kepada soalan contoh untuk kertas satu. Kita kertas tengok. Satu Akmal dah tahulah. Betul. Iaitu soalan objektif. Ya, betul. Ya, kita tengok murid mana yang betul-betul faham tadi kan? Okey, kita tengok dulu soalan contoh kita. Nombor satu Akmal, boleh? Silakan. Okey, ada siapa yang nak cuba? Ada sesiapa? Oh, Fakhruddin Hadi dah angkat tangan. Cikgu saya nampak tadi. Laju Fakhruddin Hadi. Silakan. Jangan cakap bukan. Jawab je. Okey, silakan. Fakhruddin. Nombor satu, gelombang manakah adalah gelombang membujur? A. Gelombang bunyi. B. Gelombang air. C. Gelombang radio. Dan D. Gelombang cahaya. Mana satu pilihan jawapan anda? A. Gelombang bunyi. Ya ke cikgu? Jawapannya A. Gelombang membujur. Di sini gelombang membujur di mana pergerakan dia selari, iaitu gelombang bunyi. Ya, betul. Boleh tak kita bagi tepukan kepada Fakhruddin Hadi? Masya-Allah, hebatnya anak didik saya ni. Alhamdulillah. Okey, kemarin kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey, silakan. Okey, yang ni tinggi sikit dia punya konstruk dia. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Ini dia, Putri Mariam. Silakan. Raja 2 menunjukkan gelombang 7 yang dipantulkan pada permukaan suatu pemantul SATA. Antara gelombang A, B, C dan D, yang manakah pantulan bagi gelombang 7 itu? C jawapan dia, cikgu. Okey, jawapannya C. Kita tengok sikit. Akmal rasa betul ke tak?
Itu saya rasa macam C juga. Okey, apa yang murid kita tengok yang pertamanya dekat garis normal ni Akmal, saya terang sikit Okey. Okey, ada gelombang 7 di sini. Dia jangan terpengaruh dengan 90 darjah ni. Dia ambil sudutnya dari normal ke garis di sini. Okey. Dan di situ bila dia tengok yang dipantulkan lebih kurang sama dia punya sudutnya. Okey. Ataupun kaedah yang kedua ni dia boleh tengok dia guna protektor lah, dia ukur. Tapi di sini kalau kita tengok dari segi mata kasar dia, memang dah tahu. kita boleh tahulah lebih kurangnya kat mana. Ya. Okey, di sini dah lebih kurangnya. C. Dia punya tu C. Maka jawapannya betul lah C. Alright, tanya Puteri Mariam. Soalan yang ketiga. Okey, terbaiklah. Yang lain tak tepuk tangan ke untuk Puteri? Kesian Puteri tepuk tangan seorang-seorang. Okey, siapa nak jawab untuk nombor 3? Okey. Ada siapa pula ingin menjawab bagi soalan nombor 3? Nombor 3. Sila ke kaunter ya. Amna. Okey. Darjah 3 menunjukkan gelombang yang melalui satu halangan. Amna, minta maaf, boleh tak awak rapatkan dekat mulut awak? Cantik. Silakan. Darjah 3 menunjukkan gelombang yang melalui satu halangan. Apakah fenomena itu? E. Pembelauan. Okey. Apa dia tadi jawapannya? Dia D Pembelauan. Pembelauan. Okey, yang ni dia satu halangan. Okey. Tadi kita belajar sebelum ni satu halangan ataupun satu celah. Okey. Maka satu halangan, satu celah dia duduk di bawah sifat gelombang dia pembelauan. Ini yang Cikgu dah terangkan tadi yang kan? saya terangkan tadi contoh yang saya bagi apa ni kaki kan kalau kena pada halangan maka dia akan terbelau dan dia akan cantum baliklah selepas tu dia ambil masa. Okey, seterusnya soalan yang keempat. Ya, tak lain tak bukan. Ini dia. My man, Haikal Daniel. Silakan. Darjah 4 menunjukkan perembatan dua gelombang. Apakah amplitude panduan di X? A, B, C, D. D jawapan dia. 4 cm. Okey, D 4 cm. Betul Laju ke, Cikgu? jawapannya. Boleh kita tengok? Okey. Yang ni yang saya cerita tadi, contohnya ada dua bot yang menghasilkan gelombang. Betul. Satunya contoh 2 cm, ya tadi saya bagi meter lah. Tapi yang ni dalam soalan ni kita bagi 2 cm dan satu lagi 2 cm. Dua-dua kalau kita tengok sini pada satu tempat tu, bila dia bercantum, bertindih di kawasan X, adakah nilai dia bertambah, berkurang ataupun sifar? Okey, so kalau kita tengok di sini 2 cm dengan 2 cm, maka bila dia bertindih di tengah tu, maka jawapannya adalah 4 sentimeter. Kalau kita tengok gangguan jawapan ni dia boleh memberi nilai ke tidak. Kadang-kadang murid kita ada yang tak berapa nak kira, dia terus ambil saja 2. Yang tu dipanggil math tembak. Yang kita tak naklah math tembak je. Biar dia fikirkan berapa nilainya di sini. Dia bercantum dan bertindih. So jawapannya 4 lah. 4 cm. Tapi cikgu, sebelum kita nak pergi ke soalan seterusnya kan, saya pasti apabila soalan yang berbentuk objektif ini, mungkin cikgu boleh kongsikan antara langkah-langkah yang perlu diambil oleh murid-murid sebelum nak menjawab soalan objektif macam ni. Walaupun kita nampak mudah kan? Okey. Langkahnya yang pertamanya kalau kita tengok di sini, yang pertamanya kalau A, B, C dan D jawapannya, yang pertamanya kita pilih jawapan yang salah. Kita buang dulu yang salah lah. Itu dia punya kaedahnya lah. Okey. Yang kedua kalau kita tengok di sini terus kita dapat nilainya. Tetapi kalau kita tak baca apa kehendak soalan, tugasannya, yang tu yang jadi masalah. Kadang-kadang tugasannya dia memberi maklum kita kalau kita tengok je apa yang kehendak soalan ni dengan gambar sahaja. Dengan gambar sahaja dia nak apa? Ada X, ada nilai 2 dan satu lagi kita tengok pergerakan dia menggunakan anak panah pergi. Yang ni anak panah ni berlawanan. Kalau berlawanan mesti dia akan bertemulah. Bertindih. Bila dia bertindih maka adakah cantuman dia makin tinggi ataupun dia lembangan ke bawah lah. Bagaimana nak tentukan lembangan biasanya dia punya puncak dia ni dia tak puncak, dia akan duduk di bawah lembangan. Yang tu masih lagi dia boleh bertambah. Sebab dia negatif dengan negatif dia jadi makin besar lah. Betul. Nilainya. Okey. Faham Akmal? Faham cikgu dan saya pasti ini juga tips yang berguna untuk murid-murid ya. Akmal. Okey, kita boleh pergi nombor 5 Akmal. Silakan. Okey, seterusnya nombor 5. Okey, ada yang nak jawab? Ada sesiapa ingin menjawab bagi soalan ini? Okey, Fakrudin. Alright. Ya, saya nampak. Tangan dia. Okey, Fakrudin. Silakan.
gelombang air bergerak dengan kelajuan 154 ms-1 pada frekuensi 0.5 Hz. Berapakah panjang gelombangnya? C. 308.0 meter. Dia dah siap congak dah cikgu Okey, Fakrudin boleh terang sikit bagaimana nak dapatkan 308? Boleh? Boleh ke? Cara pengiraan dia. Fakrudin? Boleh. Okey, silakan. Okey. Tarik nafas. Okey, dia punya formula dia Fakrudin nampak V sama dengan F lambda. Okey, yang ni lambda. Biasa kadang orang tanya, yang ni apa ni cikgu? Nak sebutnya tu. Lambda. Biasa sebut N ada kepala sikit. Okey, Fakrudin. Bagaimana nak dapat jawapan berkenaan? Tanda V sama dengan Lambda sama dengan, okey. Bermaksud 154 per 0.5 Okey. sama dengan 308.0 M. Okey, dia gantikan nilai Akmal. Okey, kalau kita tengok soalan di situ dia beritahu kelajuan 154. Kelajuan ni masuk V. Okey, dan frekuensi bermasuk F lah. Okey, di situ kita tengok formula dia, kita hanya gantikan saja dan nak congok pun boleh, nak guna kalkulator pun boleh. Jadi dapatlah jawapannya 308. Ya, itu dia Fakrudin Hadi cikgu menarik nafas yang cukup panjang dan lega apabila dapat memberikan jawapannya. Cara nak dapatkan cara jawapan. macam nak dapat tu. Okey. Dan Seterusnya cikgu. Seterusnya soalan yang ke-6. Okey, yang ke-6. Cepat angkat tangan. Belum Ya Putri, lambai kat siapa belum tu? lagi kita minta siapa nak jawab. Laju Okey Putri. Silakan. Raja 6 menunjukkan satu gelombang satah yang dipantulkan oleh sebuah permukaan licin XY. Apakah yang berlaku jika sudut gelombang 7 bertambah? Jawapannya A. Sudut gelombang terpantul bertambah. Betul ke jawapannya Akmal? Itulah sebab saya pun tak nampak lagi apa pilihan jawapan B, C dan D. Dia terus bagi A. Jadi saya yakin dengan jawapan daripada Putri Mariam kita ni. Okey, apa tugasan dia nak Akmal di sini? Gelombang 7 bertambah. Okey, kalau kita tengok di sini dia ada gelombang 7. Right. Okey, yang kedua dia ada gelombang terpantul dan dia ada sudut dia I untuk sudut bagi gelombang 7 dan juga R untuk sudut bagi gelombang terpantul. Dia punya hukum, kita panggil hukum lah, hukum bagi dia punya sifat gelombang tersebut iaitu I sama dengan R. Sekiranya I iaitu gelombang 7 bertambah, maka apa yang berlaku kepada R? Yang tu soalannya dia nak. So kalau kita faham yang ni, maka kita boleh dapat. Tetapi kalau kita baca jawapan-jawapan lain, contohnya B, sudut gelombang terpantul berkurang. Pun dia akan mempengaruhi. Yang ketiga, C, panjang gelombang terpantul bertambah. Panjang gelombang kat mana kita nak tengok? Kita tengok dekat sini, muka gelombang di sini, garisan dia. Yang ni dipanggil panjang gelombang. Dia punya hukum dia biasanya dalam gelombang ni dia ada hukum lah. Hukum untuk dia punya sifat gelombang ni di mana panjang gelombang dia tidak berubah. Tidak berubah, apa saja berlaku pada I dan juga kesannya pada R tu, maka panjang gelombang dia tetap sama. Maka di sini dia akan salah yang ni, panjang gelombang bertambah, panjang gelombang terpantul berkurang. Tetapi kalau ada panjang gelombang kekal, yang tu dia akan jadi jawapan dia. Di sini dia dah potong dua, maka dia ada dua pilihan. Sama ada bertambah atau berkurang. So bila kita tengok yang ni, I sama dengan R, maka kalau I meningkat, R pun akan meningkat. So jawapannya betul lah A. Sudut gelombang terpantul bertambah. Baik. Okey, cikgu, kita nak berhenti rehat sekali lagi kepada anda semua. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baik, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu kita, Cikgu Rosnizan. Baik, tanpa buang masa, jom kita sambung balik kelas kita, cikgu. Okey, boleh Akmal? Okey. Okey, seterusnya kita tengok pada soalan contoh untuk kertas 2 bahagian A. Okey. Yang ni kertas 2, kita tahulah kertas 2 dia ada soalan struktur dan juga soalan esei. Tapi kita pergi dulu kepada soalan struktur lah. Bahagian A. Okey, kita tengok yang pertama boleh Akmal? Silakan, cikgu. Okey, murid kita di rumah bersedia? Ya. Sentiasa bersedia, alhamdulillah. Haikal Daniel pun dah bersedia, dia nak jawab tu. Tak sabar nak Kejap, jawab. Haikal. Kita tengok dulu yang pertama. Okey, yang pertama kalau kita tengok soalan, apa saja soalan, nombor soalan, tak kisahlah. Yang pertamanya yang atas ni kita panggil stimulus, iaitu kita panggil rangsangan. Apa rangsangannya? Rangsangannya kepada murid di mana apabila dia baca dia punya soalan berkenaan, kita panggil soalan lah, soalan ataupun item berkenaan, maka dia akan fikir yang ni tajuk, memang sekarang ni kita belajar gelombang, tapi dia akan fikir yang ni tajuk gelombang bahagian mana. Maka di situlah dia punya nota-nota yang dia belajar, apa ilmu yang dia belajar semua, dia akan muncul semulalah dalam otak dia lah. Kalau muncul depan tu dia ada buku dia. Nanti meniru susah pula nanti. Okey Akmal. So yang ni saya baca dulu Akmal. Okey, Rajah 1 menunjukkan sebuah kapal memancarkan gelombang bunyi pada frekuensi 1000 kHz untuk menentukan kedalaman laut. So di sini kita ada rajah dia ada pemancar dia di sini, anak panah ke bawah. Di mana apabila dasar laut tu dia akan pantulkan semula gelombang berkenaan dan diterima oleh penerima. Maka dia bolehlah sama ada dia nak memetakan laut di bawah. Kedalamannya. Jadi kita tak payah nak selam, nak cek, okey yang ni ada benda ni dan seterusnya. Maka untuk yang ni tujuan dia adalah untuk menentukan kedalaman. Okey, bagaimana dia tentukan kedalaman berkenaan? Kita tengok beberapa soalan lah Akmal. Okey, soalan untuk A. Okey, ada yang nak jawab bahagian A? Ini senang ni, cikgu. Bacakan soalan terlebih dahulu ya sebelum memberikan jawapan. Okey, murid-murid? Alright, jom. Siapa yang nak menjawab dulu bagi yang bahagian A ini? Maksud saya soalan A. Silakan. Okey, Amna. Okey, Amna silakan. Apakah ciri gelombang bunyi yang digunakan untuk menentukan kedalaman laut? Boleh dipantulkan. Boleh dipantulkan. Jawapan diberikan oleh Amna. Dia punya ciri gelombang bunyi. Okey, digunakan untuk menentukan kedalaman laut, boleh dipantulkan. Kalau tidak boleh dipantulkan, bermaksud dasar laut tu menyerap gelombang berkenaan, maka kita tak dapatlah hasilnya. Itu maksudnya boleh dipantulkan. Yang ni soalan ni murid kita kena faham. Yang dia nak adalah ciri. Kadang-kadang dia katanya gelombang bunyi ni ada maksud yang lain. Sama ada gelombang membujur ataupun gelombang melintang. Takut silap dia faham dia punya soalan, dia akan bagi jawapan gelombang membujur. Yang tu soalannya macam mana? Apakah jenis gelombang? Bagulah gelombang membujur. Yang di sini ciri dia. So kena faham betul-betul lah. Sebab kadang-kadang kesilapan tu berlaku apabila kita tengok je, gelombang bunyi, maka terus dia bagi jawapan membujur. Jadi silaplah. Itu pemahaman dia, teknik untuk memahami soalan yang diberi. Walaupun soalan ini satu markah kan, cikgu? Satu markah. Tapi kalau hilang satu markah, tidak dapat. Orang kata tak cukup 100% tu kan? Ya, betul. Tak dapat A+. Okey. Okey, seterusnya Akmal. Untuk B, siapa nak jawab untuk B? Siapa untuk B? Okey, Haikal. Ya, silakan Haikal. Haikal boleh on mic ke? Awak tengah rap ke tu, saya tak dengar suara awak. Okey, Haikal. Malu pula dia. Mengapakah gelombang bunyi? Mengapakah gelombang bunyi? Okey. Mengapakah gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi yang sangat tinggi digunakan? Menghasilkan hal laju yang tinggi supaya tidak mudah menembusi kedalaman laut. Supaya tidak mudah, anda pasti tidak mudah atau lebih mudah? Supaya lebih mudah, Okey. Gelombang bunyi ini mempunyai frekuensi yang sangat tinggi. Maka jawapannya menghasilkan hal laju yang tinggi supaya lebih mudah menembus kedalaman
laut. okey. Maksudnya ni, tetapi dia sebab dia boleh dipantulkan apabila ada kita dasar laut tu mungkin ada batu, pasir ke apa, maka dia akan pantul baliklah. Okey, kedalaman tu sebabnya dia medium dia adalah air. Maka dia mudah menembusi air lah. Okey, jawapan dia pertama ni sebab dia tinggi lah. Okey, masukkan laju yang tinggi supaya lebih mudah menembusi kedalaman laut. Okey, 1 markah. Baik. Okey, seterusnya untuk C. 2 markah ni cikgu kan? Yang ni 2 markah. Okey, silakan. Ada siapa? Fakhruddin Okey, Hadi. Fakhruddin. Alright. Mari kita. Terangkan bagaimana gelombang bunyi daripada pemancar diterima oleh penerima. 1. Pemancar memancarkan gelombang ke dasar laut. Kedua pula, dasar laut memantulkan gelombang kepada penerima. Okey, yang tu dia panggil proses dia. Okey, proses dia bagaimana gelombang bunyi daripada pemancar diterima. Kalau kita tengok di sini diterima oleh penerima, maka dia kena terangkan satu pemancar, satu lagi penerima. Okey, jawapan dia bagi tadi kalau kita tengok, yang ni jawapan ni semua ada dalam buku lah, Kemas, tak ada masalah. Okey, dan saya pasti cikgu pun dah terangkan tadi juga kan? Ya, betul. Dah bagi jawapan sebelum kita tanya. Yap. Okey, so jawapannya pemancar memancarkan gelombang ke dasar laut dan dasar laut memantulkan gelombang kepada penerima. Yang ni saya pecahkan kepada 2 sebab dia 2 markah. Kalau anak murid dia buat 1 ayat sahaja, macam mana tu? pun boleh 2 markah. Sebabnya dalam 1 ayat dia bagi 2 benda yang kita nak. Yang ni saya pecahkan supaya kita mudah nampak. Maksudnya poin boleh dalam satu poin ayat boleh pun dalam boleh juga. satu ayat pun boleh. Tapi kena tengok betul-betul lah caranya tu. Kalau kita tengok nak buat 1 ayat macam mana? Pemancar memancarkan gelombang ke dasar laut. Lalu dasar laut memantulkan gelombang tersebut kepada penerima. Pun boleh. Ataupun dibuat satu-satu. Tak ada masalah. Alright. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian D. Okey, bahagian D. Siapa nak jawab? D. Okey, Putri Putri Mariam. Silakan. Nyatakan 2 kegunaan bunyi selain daripada untuk menentukan kedalaman laut. Jawapannya, untuk mengesan kedudukan sekumpulan ikan dan memeriksa pertumbuhan fetus dalam rahim ibu. Okey. Okey, kegunaan lain lah. Okey, kegunaan bunyi selain daripada menentukan kedalaman laut. Yang pertama tadi dia bagi mengesan kedudukan sekumpulan ikan dan juga satu lagi memeriksa pertumbuhan fetus dalam rahim ibu. Okey. Alright. Seterusnya 2 markah di sini ada 2 kegunaan lah dia nak. Okey, seterusnya E, pengiraan. 2 markah, ada yang nak jawab? Amna, Okey, silakan. Amna. Penggema bunyi menghantar gelombang bunyi melalui air untuk menentukan kedalaman laut. Laju gelombang bunyi itu dalam air ialah 1850 ms-1. Gema gelombang bunyi itu diterima 0.6 saat selepas penghantaran. Hitung kedalaman laut. D sama dengan 1850 darab 0.6 per 2. Okey. D sama dengan 555 m. Okey, 555 meter. So saya letak di sini di mana 1850 adalah V, lajunya. Okey, 0.6 saat ni adalah masa. Dia masukkan saja dalam formula. Okey, dia masukkan saja dalam formula, dia dapat 1 markah dan jawapan yang dikira 1 markah. Okey, 555 meter. Okey. Seterusnya kita pergi pada soalan nombor 2. Boleh, Akmal? Boleh, cikgu, silakan. Okey, Rajah 2.1 menunjukkan satu spring berbeban bergetar pada kedudukan keseimbangan. Betul. Okey, dari sinilah P, Q dan juga R. Okey, soalan yang bahagian A. Okey, ada yang jawab bahagian A? Okey. Soalan Mungkin mudah Haikal boleh, Haikal? Pilih saja P, Q atau R. Okey, silakan Haikal. Pada kedudukan manakah P, Q atau R yang menunjukkan spring berbeban itu dalam keseimbangan? Spring Q. Okey, spring pada kedudukan Q. Keseimbangan tu maksudnya dia duduk dalam keadaan rehat. Yep. Seperti mana bandu Akmal tu dalam keadaan rehat di mana tengah-tengah. Kalau Akmal tarik, dia dah ada tenaga lah di situ. Betul. Okey, seterusnya B1. Ada yang jawab B1? Seterusnya
Mungkin Haikal juga. Oh, okey. Fakrudin. Fakrudin. Silakan Fakrudin Hadi. Mengapakah spring berbeban itu berhenti bergetar selepas suatu tempoh masa? Spring itu kehilangan tenaga. Okey. Kenapa berhenti selepas suatu tempoh masa kerana kehilangan tenaga? Yap. Okey, lama-kelamaan dia akan berhentilah. Seperti mana kalau kita berayung. Okey, berayung guna buai, tak ada tenaga tambahan, maka dia akan berhenti. Ya. Okey, seterusnya bahagian Silakan. yang kedua. Yang ni. Yang kedua. Terangkan. Okey, Puteri Mariam. Terangkan mengapa spring berbeban itu bergetar berterusan apabila motor elektrik disambungkan kepada spring itu. Jawapannya adalah motor itu membekalkan tenaga. Apabila motor bergetar, ia menyebabkan spring bergetar. Spring tidak mengalami kehilangan tenaga. Okey, yang ni diguna motor. Bermaksud motor ni memberi tenaga luaran lah, tenaga tambahan kepada spring berkenaan. Okey, motor itu membekalkan tenaga. Apabila motor bergetar, maka dia menyebabkan spring bergetar. Okey, ataupun spring tidak mengalami kehilangan tenaga. Okey, di sini dia nak satu markah saja. Itu mana-manalah. Okey, seterusnya kita pergi bahagian C. Okey, ada yang nak jawab bahagian C? Okey, yang C. Ada sesiapa? Okey, Amna. Raja 2.2 menunjukkan 3 bandul rikas R, S dan T yang mempunyai panjang yang berbeza. Pendulum manakah yang mempunyai tempoh ayunan paling lama? S. Okey, tempoh ayunan paling lama. Kalau kita tengok gambar ni, dia mempunyai panjang yang berbeza. So kalau panjang yang berbeza, kita tengok yang mana tempoh dia lebih lama, iaitu S. Sebabnya semakin panjang panjang bandul dia ni, semakin bertambah panjang bandul, semakin meningkat tempoh ayunan ni. Yang tu dia punya hipotesis dia lah. Yep, betul. Okey, dan seterusnya yang kedua. Yang kedua, siapa yang nak bagi jawapan? Okey. Lama tak dengar suara Haikal. Haikal. Okey, Haikal. Dua Silakan, cadangan. Ya, saya. Okey. Berikan dua cadangan bagaimana menjadikan sebuah pendulum itu berayun pada tempoh ayunan yang sama. Panjang yang sama dan frekuensi yang sama. Ya ke cikgu? Kita tengok. Okey. Yang tadi saya beritahu tadi panjang berbeza. Ya. Kalau dia nak berayun ayunan sama, maka betul lah panjang yang sama ataupun frekuensi dia sama. Okey, cikgu. Dapat dua markah. Dapat dua markah di situ. Walaupun soalannya mudah, tetapi pastikan berhati-hati. Betul tak? Kerana sayang kalau kita hilang markah, cikgu. Walaupun satu markah maupun dua markah. Baiklah, kita nak berhenti rehat sekali lagi. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini, kita akan kembali dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Akmal Najri dan masih lagi dengan Cikgu Rosnizah. Okey, Cikgu, kali ini apa Cikgu nak kongsikan pula dengan murid-murid? Okey, kita kongsikan untuk bahagian B dan juga C lah. Kertas 2, B dan C ni merupakan soalan esei. Tetapi nama dia soalan esei. Kita tengok cara menjawabnya, adakah esei yang panjang ataupun yang ringkas ataupun sebagainya. Alright, mari kita. Untuk sains tambahan ni tak ada masalah lah. Nanti kita tengok satu demi satu lah. Boleh. Okey, kita pergi yang pertama dulu Akmal, iaitu Rajah 1.1 dan Rajah 1.2 menunjukkan perbezaan corak gelombang yang dihasilkan apabila tali gitar bahagian atas dan juga bahagian bawah dipetik. Maksudnya bahagian berbeza, maka gelombang yang dihasilkan sama ada panjang gelombang dia tu macam mana. Okey, panjang ataupun pendek. So bila kita tengok di sini dia punya nilai dia tu dari segi masa dan juga sesaran dia, kita tengok sesaran dia sama 1. Tetapi masa dia bila kita tengok satu ayunan lengkap ni dia punya yang ni nilai 1. Okey, yang ni nilai 1 dia separuh. Berbeza. Yang ni lebih kurang 1 lah. Okey, kita tengok pada soalan yang pertama A
Okey, ada yang nak jawab A? Yang ni soalan esei dia 6 markah, Akmal. Oh. Okey, Fakruddin. Bandingkan ya. Silakan. Fakruddin. Fakruddin boleh on mic ke? Kesian awak cakap tak ada siapa dengar tau. Okey, Fakruddin. Sorry. Okey. Berdasarkan Raja 1.1 dan Raja 1.2, bandingkan gelombang bunyi yang terhasil berdasarkan aspek berikut. Amplitude, tempo, frekuensi. Okey, jawapannya? Untuk amplitude, Raja 1.1 sama dengan 1.2. Okey. Untuk tempo pula lebih besar dan 1.2 lebih kecil. Okey. Dan untuk frekuensi pula Raja 1.1 lebih rendah berbanding 1.2. Okey, Akmal di sini dia kata bandingkan. Dari segi ada 3 lah. Dia punya ciri dia. So bagaimana bila kita sebut esei, adakah kita kena buat dalam bentuk karangan panjang? Okey, yang Fakruddin bagi tadi kita nampak terlalu ringkas. Dia bagi satu-satu. Boleh ataupun tidak. Okey, jawapannya boleh. Kalau Akmal ni baik hati dia bagi boleh lah. Kalau Akmal tak baik hati, tak boleh cikgu tak nak. Saya nak panjang berjela-jela. Contoh kalau bergantung Akmal lah. juga ya? Ya, bergantung Akmal. Okey, kalau dibagi satu-satu nak panjang pun boleh, ringkas pun boleh. Jadi saya bagi yang paling senang. Buat paling senang, jadual. Ya betul Akmal. Kita buat jadual. Di mana dia punya aspek dia amplitude 1.1 sama, 1.2 sama. Iaitu dua-dua ni adalah sama. Tapi dia dapat di sini 1, 2. 2 markah di sini. Kiri kanan. Okey, yang kedua tempo. Tempo bila kita tengok Raja 1.1 tadi, bila saya sebut tadi nilai dia 2 dengan 1. Okey, yang 2 maksudnya 1.1 ni lebih besar sebab separuh dia tu 1, maka dia lengkapnya akan jadi 2 lah. Dan Rajah 1.2 lebih kecil. Dan frekuensi dia bergantung kepada tempoh. Di mana dia punya formula bagi frekuensi F sama dengan 1/T. Kalau kita tengok dia punya rumus dia ni, F dengan T berkadar songsang. Maka kalau tempoh dia lebih besar, maka frekuensi dia akan jadi lebih rendah. Kalau tempoh dia lebih kecil, maka frekuensi dia akan jadi lebih tinggi. Jadi mudah untuk dapat. Maka 2 terus dapat 6 markah. Berbanding kita buat ayat yang panjang, boleh, tak ada masalah. Bukan satu kesilapan. Tapi yang ni lebih mudah. Kalau Akmal tengok, senang tak nak cari jawapan. Lebih mudah pemeriksa untuk faham. faham. Betul Akmal. Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian B. Okey, saya baca soalan Akmal. Raja berikut menunjukkan seorang pekerja di landasan kapal terbang. Okey, kita tengok dia punya gambar dia ni. Dia pakai apa? Penutup telinga. Penutup telinga. Okey, terangkan mengapa lelaki itu memakai alat perlindungan telinga. Okey, ada nak bagi jawapan? Ini saya nak minta Haikal Daniel lah sebab muka gambar tu macam Haikal Daniel. Boleh ke Haikal? Okey, Haikal. My man. Jawapannya? Silakan. Boleh. Okey. Untuk B. Frekuensi bagi bunyi kapal terbang adalah tinggi. Ini boleh menyebabkan gerendah telinga bergetar dengan kencang. Lalu merosakkan telinga dan pendengaran pekerja itu. Okey, dia cerita tentang frekuensi. Okey, frekuensi bagi bunyi kapal terbang tinggi. Okey, kita tahulah bunyi yang dihasilkan oleh kapal terbang itu tinggi menyebabkan gerendahan telinga kita bergetar kencang. Kalau terlebih apa yang kita mampu dengar, maka dia boleh merosakkan telinga ataupun sistem pendengaran kita lah. Sebab itulah dia kena pakai penutup dia. Kalau dia tak pakai, mungkin dia boleh menyebabkan gegendan kita tu rosak. Okey, seterusnya. Ni soalan panjang ni. Okey, siapa yang nak baca dan bagi jawapan? Tadi siapa angkat tangan tadi? Okey, Puteri Mariam. Boleh? Sebuah pesawat pejuang musuh menyerang sebuah pangkalan tentera pada jarak 20,000 meter. Pesawat itu melancarkan sebuah peluru berpandu dengan hal laju 300 ms per -1 ke arah pangkalan tentera itu. Selepas 10 saat, pangkalan tentera itu melancarkan serang balas dengan menggunakan sebuah peluru berpandu dengan hal laju 350 ms -1 untuk meminta serangan tersebut.
hitung masa yang diambil bagi peluru berpandu dari pesawat pejuang musuh itu sampai ke sasarannya. Okey. Jawapannya adalah T1 bersamaan D per V. Jawapan dia 20,000 per 300. Dan jawapannya kita dapat adalah 66.67 saat. SS. Okey. Yap. Dia ambil jarak bahagi dengan hal. Hal laju yang pertama tadi iaitu 20,000 bahagi 300. Yang ni dia gantikan dia punya nilai berkenaan dapat 1 markah. Betul. Dan jawapannya 66.67 saat 1 markah. Okey, Alright. tak habis lagi ni Akmal. Oh, tak Sebab habis dia lagi? ada bawah lagi selepas 10 saat ni. Oh, Okey, apa kata kita nak teruskan Puteri Mariam untuk yang Okey. kedua? Boleh cikgu? Okey, silakan. Adakah peluru berpandu dari pangkalan tentera itu berjaya memintas peluru berpandu daripada pesawat tersebut? Jelaskan jawapan anda. T2 bersamaan D per V tambah 10 saat bersamaan 20,000 per 350 tambah dengan 10 saat. Jadi jawapan dia 57.14 tambah lagi dengan 10 saat bersamaan dengan 67.14 saat. Jawapannya adalah tidak berjaya kerana T2 lebih T2 besar berbanding T1. Okey, T1 tadi kita dapat apa, Akmal? 66.67 saat. 67 saat. Okey, kita tengok T yang kedua di mana dia nak pintas ni. Okey, kenapa dia perlu tambah 10, Akmal? Sebabnya selepas 10 saat. Betul. Dia kira kadang-kadang murid kita tercicir ni selepas 10 saat ni. Nanti bahaya. Okey, bila dia tambah 10 maka dia dapat 67.14. Boleh pintas atau tidak sebab dia 66.67 tadi. Maka bila kita tengok sini nilai ini lebih besar. Sebab tu jawapannya tidak berjaya kerana T2 melebihi T1. Di sini kita tengok 4 markah ni. Okey, 1 markah jawapannya tidak berjaya, penerangannya 1 markah dan cara kiranya 2 markah. So dapat 4. Okey. Dia punya soalan ni dia boleh gabungkan jadi 6 markah. Tapi kita takut nanti ada benda yang tertinggal tak sampai dia punya maksudnya, maka kita pecahkan, kesian kepada murid lah. Yep. Sebab itu kita kena faham soalan betul-betul kan. Ya, betul. Saya pasti faham ada murid yang lupa nak tambahkan 10 saat. Ya, betul. Yang ni yang penting ni. Kalau tersilap yang ni, habis semua. Maka dia akan kata berjaya sebab nilainya dapat 57.14. Maka 4 markah ni terus hilang lah. Tak ada apa. Dapat Terus? 2. Atas dapat 2. Sebabnya kesilapan tak tambah, automatik tak dapat apa. Aduh. 4 markah hilang. Sayang dia. Okey. Okey, seterusnya untuk D. Okey, ada yang nak jawab D? Siapa? Amna ke nak jawab? Sesiapa? Boleh Amna? Okey. Anda diminta menjalankan satu kempen untuk menerangkan tentang kesan berbahaya gelombang elektromagnet. Huraikan isu-isu yang anda mahu ketengahkan dalam kempen itu. Isu dia terdedah kepada gelombang elektromagnet secara berterusan daripada telefon bimbit. Kesan dia boleh merosakkan gegendang telinga atau menyebabkan sakit kepala atau migrain. Isu kedua terdedah kepada cahaya ultra ungu dan kesan dia menyebabkan selaran matahari atau kanser kulit atau katarak. Okey, ada lagi. Seterusnya, terdedah kepada sinar X. Kesan dia memusnahkan sel-sel atau menyebabkan kecacatan kepada fetus dalam rahim. Okey, dia bagi beberapa yang ada dalam gelombang elektromagnet dan dia terangkan setiap satulah. Okey, kalau kita tengok di sini isunya apa dan kesannya apa. Dia boleh buat dalam bentuk jadual ataupun boleh buat dalam bentuk satu ayat untuk kedua-duanya. Okey, isunya contoh sini terdedah kepada gelombang elektromagnet secara berterusan daripada telefon bimbit. Yang ni bahayalah. Nak kalau kita tidur kita letak telefon bimbit di tepi telinga kita sambil borak tapi mata pejam. Kesannya tu boleh merosakkan gegendang telinga atau menyebabkan sakit kepala ataupun migrain lah. Okey, yang kedua terdedah pada cahaya ultra ungu. Ultra ungu cahaya matahari sekarang lah. Betul. Maksudnya sebabnya ultra ungu ni nak sampai ke bumi ditapis oleh lapisan lapisan ozon. Lapisan ozon. Ozon. Dekat lapisan atmosfera tu dia ada satu lapisan ozon dia. Kalau lapisan ozon tu menipis maka cahaya ni boleh tembus menyebabkan selaran matahari
ataupun kanser kulit ataupun katarak. Kalau kita terdedah terlalu lama, yang itu yang bahaya. Okey, terdedah kepada sinar X memusnahkan sel-sel menyebabkan kecacatan kepada fetus dalam Rahim. Okey, baik cikgu. Saya pasti semua murid pun dah faham mengenai bab gelombang kita kali ini, cikgu, ya, kan? Dan mungkin cikgu boleh berikan rumusan kepada murid di luar sana secara ringkas dan padat mengenai bab yang kita baru saja selesai. Okey, Akmal, terima kasih. Rumusannya macam biasa saya cara menjawab soalan berkenaan, terutama kalau objektif, maka kita pilih yang salah supaya kita ada pilihan jawapan kita tu tak banyaklah. Okey, yang keduanya kena tengok tugasan yang diberi supaya kita tersilap baca dan tersilap memberi jawapan berkenaan. Dan juga untuk soalan esei, untuk memudahkan pemeriksa supaya pemeriksa suka hati untuk bukan suka hati, senang untuk mencari jawapan, maka kita guna kaedah yang senang, contohnya dalam bentuk jadual ataupun bentuk ayat yang ringkas dan padat. Ya, baik. Okey, Terima kasih banyak-banyak sama, Cikgu Akmal. Rosnizan, dan tak lupa juga murid-murid kita yang cukup aktif dan hebat daripada SMK Tengku Bariah Kuala Terengganu. Lambai sedikit. Okey, dan tak lupa juga saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Kulina. Baiklah, kita akan jumpa lagi dalam Sukses SPM 2022. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye.